Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah wa qal wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah tuflihu. Wa qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. فإذا قالوها أصموا مني دماؤهم وأموالهم وأمرهم إلى الله أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berusaha pengacara majlis, sosok pimpinan daripada Politeknik Kulim, Kulim. Seterusnya seluruh hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita dan terima kasih kita ke Allah Ta'ala. Syukur kita nikmat hidup masih Allah Ta'ala beri. Kita diajar mensyukuri nikmat hidup. Setiap kali bangun tidur, Rasulullah ajar kita dengan melafazkan doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita puji Allah Ta'ala yang dia telah menghidupkan kita semua setelah dimatikan kita, dengan ditidurkan kita, dan pengiktirafan kita bahawasanya kepada Allah Ta'ala sajalah kita akan dikembalikan. Syukur kita juga kita dapat Islam, yang kita dah Islam sejak kecil lagi, dan syukur kita banyak-banyak Allah Ta'ala jadikan kita hidup boleh bertemu dengan orang yang kenal ajaran Nabi, faham ajaran Nabi. Kita pun insya-Allah memang nak ikut ajaran Nabi dan nak mempelajari ajaran Nabi, dan terus untuk memantapkan apa-apa saja ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala jadikan hati sanubari kita begitu mudah pula untuk menerima ajarannya, membenarkan apa saja yang dibawanya. Syukur banyak-banyak Allah Taala jadikan hal itu ke kita, dan dijadikan kita pula boleh taat patuh perintah dia, tinggal larangannya, bersusah payah pula untuk ikut program, acara, rencana untuk terus belajar, memahami ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Syukur juga diberikan kita kesihatan lapang masa dan dapat kita bertemu di sini, yang ada antaranya pernah kita bertemu dulu dan ada yang tak pernah tengok lagi. Jadi syukurlah macam mana pun kita dapat dipertemukan di tempat ini dalam suasana yang begitu mencabar sikitlah, dengan hujannya, dengan cotinya, macam-macam lah. Jadi syukur kita dengan kesempatan Allah Ta'ala beri ni, walaupun masa yang pendek, insya-Allah kita cuba sedaya mungkin untuk ambil manfaat yang sebesar mungkin, insya-Allah. Baik, perbincangan kita malam ni adalah menyentuh tentang akidah. Pertama sekali sedia maklum maksudnya sebagai orang Islam, ajaran besar yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi dan Rasul sebelumnya. Islamnya kita ni adalah dengan kita bersyahadah. Syahadah kita, syahadah yang pertama adalah la ilaha illallah, dengan ada asyhadu di hadapannya. Dengan terjemah mudah, asyhadu aku bersaksi. Saksi dengan makna kita mengakui, kita mengiktiraf, kita menyebut di mulut, bahkan membenarkan di hati dengan ilmu, dengan keyakinan
sepenuhnya mantap sungguh di hati bahawasanya jadi ada dua kalimah itu yang kita nak istilahnya bersaksi. Istilah saksi ini selalunya yang dipakai di mahkamah, tapi diajar dalam kalimah syahadah. Nah, isyarat bahawasanya sebutan bersaksi ini seolah-olah macam dalam mahkamah kita nak bersaksi apa-apa kes perbicaraan yang kita jadi saksi. Jadi saksi tak akan dipanggil melainkan seseorang yang memang nampak dengan mata kepala apa-apa kes untuk mensabitkan apa-apa pertuduhan dalam mahkamah. Sikit dengan bahasa begitu. Jadi kita lafaz syarak datang mengajar dengan menyebut asyhadu, yang terjemahnya bersaksi, mengisyaratkan bahawasanya sepatutnya setiap orang yang nak mengucap kalimah syahadah ni, kalau kita buat bandingan dengan orang kafir, dia nak masuk Islam, maksudnya mesti sangat jelas di pemikiran dia, akal dia, fahaman dia, yang dia takkan bertukar daripada agama yang tak Islam sebelum ini, yang dia sanggup bersusah payah. Orang nak kata pun kata apa pun katalah, kalau susah macam mana pun susahlah, tak kira dia sanggup melafazkan asyhadu an la ilaha illallah. Takkan ada orang kafir yang boleh menyebut itu melainkan mesti ada maklumat yang sangat mantap berserta dengan dalil hujah yang sanggup dia bermati-matian pertahankan Islam dia, dan dia sanggup mati di atas ajaran Islam yang dia nak masuk. Di sebelah orang kafir macam tu, kat kita pun orang Islam sepatutnya itu yang mesti ada pada kita. Cuma yang tu yang kita nak pertemuan yang ringkas ni, mudah-mudahan dapat kita faham dan sedar. Kalau tak sedar lagi, bagi sedar. Dah sedar, tingkatkan kesedaran itu dan teruskan perjuangan yang jangan tak tahu bahawasanya sepanjang hidup kita, selagi kita hidup atas muka bumi ini, ada rintangan yang begitu mencabar, khususnya permasalahan akidah. Lebih-lebih lagi zaman-zaman akhir ni, yang zaman nak muncul Dajjal dah tak berapa lama ni. Tapi walaupun misteri kita tak tahu bila, tapi memang dapat dirasakan semakin hampirnya dia. Jadi jangan tak tahu, apa yang ada sekeliling kita adalah begitu mencabar sekali, terutamanya dalam permasalahan akidah. Asal nak sebutnya ialah macam mana orang kafir dia kena ada kefahaman yang mantap. Dengan itulah baru dia akan istilahnya bersaksi. Pasal dia nampak terang di akal fikiran dia, keyakinan dia, i'tiqad dia, memang agama sebenar adalah Islam dan Tuhan sebenar tak ada lain, yang the one and only is Allah Ta'ala saja. Dan dia akan mengaku bahawasanya apa saja yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah benar, pasal dia nampak dah terang dengan mata kepala dia apa ajaran Nabi SAW itu adalah semuanya benar belaka. Tidak ada apa yang dibawanya melainkan semuanya adalah benar-benar belaka. Dan dia percaya bahawasanya ini adalah messenger daripada Allah Ta'ala. Jadi sekali lalu, kalau kita sebagai orang Islam yang dah Islam sejak pada kecil ni, disebah kepahaman mesti macam tu, bahkan sepatutnya lebih mantap daripada itu. Tapi kalau kita lihat sikit dan koreksi sikit diri kita malangnya tak dapat macam tu. Pertama sebabnya kita tak dapat didikan yang sempurna, pengetahuan yang sempurna dalam bab itu. Apatah lagi kadang-kadang kita dah beranggapan dengan tanggapan mudah, alah dah Islam dah, masuk syurga punya. Orang kafir masuk neraka, kita masuk syurga. Jadi relax, tak tahu je. Yang tu kot menyebabkan kita rasa macam kita dah jamin ahli syurga. Untuk pengetahuan Islam yang sepatutnya kita kena sangat mantap, tapi jadi entah apa-apa. Bahkan begitu mudah dan begitu lembut, yang apa-apa saja anasir, gangguan, kecelaruan, khususnya dalam bab akidah, kita langsung tak ada jati diri. Jangan kata jati diri, takut-takut pengetahuan pun tak ada. Jadi yang tu yang kita nak muhasabah diri, nisbah kata tak ada pengetahuan, kerana jangan tak tahu, Islam kita dapat daripada mak ayah kita, yang kita bukan Islam pasal kita memang nak Islam, tapi kita Islam pasal mak ayah kita Islam, pasal tu kita Islam. Jadi Islam kita Islam waris, Islam keturunan. Jadi yang kita kena cari adalah input informasi apa ajaran Nabi. Yang saya buat awal tadilah saya dah sebut, bandingannya macam orang kafir, yang orang kafir takkan masuk Islam melainkan dengan ada maklumat dan dalil yang sangat kuat, dan dia sanggup bersusah payah di atas Islam yang dia masuk.
Pasal dia nampak terang Islam adalah agama benar, kita pun sepatutnya mesti dapat kepahaman yang macam tu. Baik. Jadi untuk bicarakan itu, terus kepada apa yang disebah kita punya program ni, khususnya saya dipanggil untuk bicarakan tentang bab akidah yang zaman lah ni, bab ni kalau ikut semakin ditinggal. Tapi kalau ikut, inilah ajaran asal yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahkan semua Nabi-Nabi dan Rasul, bahkan apa yang telah disyarahkan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf, inilah ajarannya. Baik, nak cerita apa? Khususnya bicara bab ketuhanan lah. Yang kalau dengan istilah belakang ni maksudnya pengistilahan yang disebut oleh Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi dan ulama-ulama Nusantara kita lebih masyhur dengan panggil ilmu sifat 20 ataupun ilmu kalam atau seumpamanya. Ilmu sifat, dia macam-macam nama ada, nak bicara ke situ. Cuma saya tak bincang dari sudut sifat 20 tu, cuma saya nak bincang sudut gini. Apa dia? Nak tengok, ambil faham elok-elok. Pertama kena faham bahawasanya setiap Nabi Rasul datang mesti pertama agak-agak lah. Pasal kita bukan biasa jumpa Nabi Muhammad, Nabi Rasul dulu pun kita tak pernah duduk dalam zaman dia kan. Agak-agak apa ajaran mula-mula dia ajar? Datangnya terima wahyu, dia ajar apa elok? Sembahyang, puasa, tutup aurat, Iqra, untuk ilmu. Ya ke? Mula-mula sekali niat. Oi, macam-macam fahaman ni. Dah. Mula-mula sekali dia ajar apa? La ilaha illallah. Itu dulu. Iktikad dulu. Baca nisbah Rasulullah terima wahyu. Wahyu pertama Iqra lah. Tapi ajaran dia disuruh Iqra ke? Tak, Iqra. Nak Iqra apa? Tak. Dia kata qulu la ilaha illallah. Semua ajaran Nabi Rasul. Dan pengakuan yang kedua adalah wa anni Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad, Muhammad Rasulullah. Nabi Isa, Isa Rasulullah. Kalau Nabi Musa, Musa Rasulullah. Semua Nabi Rasul. Itulah ajarannya. Bahkan ulama kita pun kalau nisbah ajaran Islam, mula-mula nak diajar dan dibetulkan kepada orang Islam, sama ada yang baru masuk Islam, yang baru nak masuk Islam, ataupun yang Islam dah, tapi kita nak pulihkan dia, bagi dia Islam baik-baik. Tak ada jalan lain melainkan betul-betulkan akidahnya dulu. Pasal itu adalah the core business. Kalau kita belajar ilmu-ilmu apa kan, dia ada istilah subjek trust dengan yang elektif. Yang tu kot kalau sebut subjek. Kalau sebut kita buat pengkhususan ilmu tertentu kan, dia ada istilah major dan minor. Betul tak? Tak pernah dengar macam tu? Ada istilah itu kan? Ada kot. Major course dengan minor course. Kan ada major dengan minor. Bukan major dengan kursi. Itu lain. Okey. Maksudnya ada major. Ada benda trust. Jadi kita dalam Islam, trustnya adalah akidah. Jadi akidah besarnya atas ajaran la ilaha illallah. Baik. Rasanya kita ada common knowledge tentang bila sebut la ilaha illallah, kapi jadi Islam. Betul? Atas syarah ulama panjanglah nisbah rukun syarat tu, tapi kalau sebut sekali lalu dengan mudah, takkan jadi Islam orang kafir yang mengucap kalimah syahadah, melainkan mesti sekurang-kurangnya dia faham konten kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Dia mengiktiraf Tuhan sebenar yang satu, yang hanya itulah Tuhan, yang lain semua merepek. Tak ada dah Tuhan yang sebenar. Dengan ucapannya mesti pula tu lafaz sebut la ilaha illallah dengan format bahasa macam tu. Istilahnya ada istilah nafi dan isbat. Tak ada Tuhan yang sebenar. Tahu, tak ada sama sekali. Yang memang Tuhan betul-betul Tuhan. Yang memang dia Tuhan. Bukan saja disangka sebagai Tuhan. Memang dia Tuhan betul lah. Tak ada macam tu. Melainkan Allah. Tu power tu ayat tu. Kalau istilah bahannya ada nafi isbat panjang tu, kalau nak ngaji satu-satu tu. Saya tak cadang panjang kan. Cuma saya nak tackle di sisi sudut. Maksud kalimah la ilaha illallah tu, intipati dia adalah maksudnya menafikan Tuhan yang memang Tuhan sebenar. Yang walaupun zaman lalu orang begitu bermudah-mudah dengan terjemahan kalimah syahadah itu, tiada Tuhan melainkan Allah. Yang makna dia pula terlalu longgar. Seolah-olah kata tiada Tuhan melainkan Allah. Ya Allah Tuhan. Mudah. Yang lain pun
okey juga. Sampai ada pahaman macam tu. Dan itu antara cabaran akidah kita yang pertama sekali. Dalam pemahaman ketuhanan, apa dia? Walaupun menyebut tiada Tuhan melainkan Allah, tapi masih mengiktiraf ada Tuhan selain pada Allah Ta'ala. Masih iktiraf ada agama selain pada Islam. Yang ni kalau ikut kafir awal, maksudnya dari segi disebut kalimah syahadah, kalau orang kafir tak sah dia mengucap kalimah syahadah. Pasal setiap orang yang mengucap kalimah syahadah, khususnya kafir nak jadi Islam, mesti dia mengucap kalimah syahadah dengan dia mengiktikadkan, walaupun dia tak kerti terjemah, tapi dia mesti faham, dia sebut la ilaha illallah ni, dia mesti iktikad bahawasanya Tuhan yang sebenar, yang memang dia Tuhan, mestilah ada sifat kesempurnaan pada dia, takkan ada apa-apa sifat kekurangan, yang dia bukan saja dia yang manusia sangka dia sebagai Tuhan, tapi memang dia Tuhan betul, memang realitinya dia adalah Tuhan. Tak ada yang macam tu, melainkan Allah is the one and only, nobody else, no other God except Allah is the true God. Itu akidah pertama yang mesti bagi betul. Jadi kalimah syahadah itu mengajar kita prinsip akidah yang besar sekali dalam bab ketuhanan. Apa dia? Siapa-siapa mengiktiraf pada Tuhan selain pada Allah Ta'ala, kafir. Walaupun dia tak sembah, mengaku je. Pasal kita dalam bab akidah ni, benda besarnya adalah pengiktirafan, mengaku, mulut dan penerimaan di hati. Adapun amalan praktikal sampai taat, patuh, tinggalkan larangan, itu kalau istilahnya yang tu dia panggil furuk. Itu adalah bab kedua dalam pelaksanaan Islam. Pertama sekali adalah mesti iktiraf, mengaku, menerima di mulut dan di hati semua ajaran Nabi SAW. Khususnya nak sebut bab ketuhanan lah, pasal dia paling besar sekali. Jadi daripada kalimah syahadah itu, kalimah pertama, la ilaha illallah, dia akan mengertikan tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Sepatutnya itu adalah terjemahan yang sepatutnya disebut untuk menterjemahkan kalimah syahadah. Pasal yang nak dinafi bukan Tuhan yang sebarang Tuhan, tapi Tuhan yang disembah dengan sebenar. Kalau dipanjangkan oleh ulama, syarahan kepada Tuhan sebenar tu, ayat dia akan bunyi gini: tiadalah yang kaya pada setiap satu, dan tiadalah yang setiap makhluk mesti berhajat kepadanya melainkan Allah. Ayat panjang ni macam tu. Kalau pendek sikit, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, yang memang memiliki sifat sebagai Tuhan, yang tiada sifat kekurangan, yang mesti ada segala sifat kesempurnaan melainkan Allah. Habis-habis pendek, lagi pendek sikit, tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Pendek lagi, tiada Tuhan melainkan Allah. Allah letih yang tu. Letih tu saya sebut pasal terlalu ringkas. Ringkas itulah yang pahaman lah ni antara rosaknya akidah paling besar sekali. Paling besar di Malaysia lah kalau kita sebut. Yang kalau kita tak dengar akidah mengikut daripada ajaran ahli ulama, tutup guru yang memang mengajar ini adalah Islam yang sepatutnya diajar pada generasi sekarang. Yang Rasulullah dengan sebab itu yang akhirnya selepas 13 tahun Allah Ta'ala perintahkan hijrah, adalah Islam yang bila mengucap kalimah syahadah, mengaku hanya Allah sebagai Tuhan, yang lain semua tak betul, dan kita akan jadi istilah ta'asub ekstrim. Islam adalah agama benar, Allah saja Tuhan betul, lain pada tu semua tak betul, semua kena neraka belakang. Dan mesti kita iktikad Allah ni ada pada dia segala sifat kesempurnaan dan tidak akan ada sifat kekurangan. Di atas akidah itu, soal, boleh tak sambut Deepawali? Kenapa? Sambut Deepawali maksudnya sambut acara agama lain. Boleh tak selamat Deepawali? Pasal apa? Maksudnya ucap selamat, kau duk iktiraf Tuhan lain pada Allah Ta'ala, selamatlah. Nampak? Kalau syarah begitu, salah tak sambut Deepawali? Salah tak ucap selamat Deepawali? Salah. Tai Pusam? Kristian? Apa tu? Christmas. Boleh? Merry Christmas boleh tak? Merry Christmas John, Johnny. Boleh? Tak boleh itu pasal apa? Pasal ayat Merry Christmas tu seolah-olah mendoakan satu kesejahteraan untuk dia. You be happy, I'm proud with you, I like you because you say Jesus is the Son of God.
Ha? Itulah maksud Merry Christmas. Kapi awal gila. So kita orang Islam kita di Malaysia dah disalah fahamkan dengan pahaman kebangsaan awal lagi. Islam kita ni jadi Islam acuan Malaysia. Buah pergi gitu. Yang inilah acuan Islam kebangsaan. Yang dia hanya believe in God. Which God? All God. Semua ajaran Islam, semua ajaran beragama dibenarkan di Malaysia. Cuma Islam agama rasmi. Semua agama dibenarkan untuk mengamalkan amalan masing-masing. Dia tak kata Islam lah agama sebenar. Hanya Islam saja yang boleh dianuti. Yang lain pada itu adalah sesat dan ahli neraka belaka. Tak ada. Kebangsaan tak ajar macam tu. Dan inilah yang diajar kepada anak-anak Malaysia. Yang kita kalau tak mengaji betul-betul, itulah fahaman kata-kata anak Malaysia. Tak percaya, hamba tengok, tanya balik. Kalau katalah hamba hari ni baru dengan kuliah, kalau sebelum ni dah faham, bagus. Balik itu pergi tanya kawan-kawan kita. Apa fahaman dia, apa pandangan dia. Tambah ada Facebook apa, bagi satu ayat hari ni. Renungan hari ni, boleh tak sebut Deepawali? Tengok ada orang punya komen. Boleh, inilah. Kita tengok kepala otak dia orang macam mana. Kita boleh dapat satu fahaman masyarakat. Berapa orang yang berani tegas macam mana ni, macam saya dah sebut. Nanti kalau kita cakap jangan tak tahu tau. Dia kata apa? Ini ekstrim ni. Bukan orang kafir kata kita ekstrim. Orang Islam kata kita ekstrim. Kadang-kadang ustaz pun ada yang macam tu. Orang belajar kat ustaz mana macam ni? Ustaz mau bertikai. Pasal ustaz tu ustaz kebangsaan. Kasar lah sikit sebut tu. Pasal apa? Pasal ini adalah ajaran yang telah menjadi macam darah daging di Malaysia ni. Pasal kita dah lama diajar dengan akidah British. Believe in God. Sama macam orang putih, Amerika sama. Cuma dia bukan believe in God. Dia kata apa? In God we trust. Dia kat Statue of Liberty dia tulis. Tengok kat $1 dia. In God we trust. Nanti ada internet, buka, tengok. $1 Amerika. Buka, tengok gambar Statue of Liberty dia. Dia tulis tu. Kita believe in God. Kepercayaan kepada Tuhan. Dia in God we trust. Amerika dengan Malaysia sama. Satu, Amerika mengiktiraf Islam Malaysia. Siapa? Boleh mengamalkan apa-apa agama. Satu cuti tak dari Pusat Malaysia? Apa cuti tak? Siapa amat cuti dari Pusat? Cuti memang dia dah bagi cuti kan? Cuma apa perasaan? Apa akidah kita? Dah dia bagi cuti, cutilah. Tapi atas cuti membesarkan hari Taipusam, hari Wesak, hari Krismas, apa saja perayaan-perayaan lain. Tak pasal. Tu, akidah tu. Itu yang sepatutnya disebai dalam hati kita. Cuma, ada tak pensyarah pernah kata, pelajar sekalian, kita cuti esok, Taipusam ke, Deepawali. Katalah gitu kan. Dan beringat sikit, kita cuti itu pasal dah kerajaan bagi cuti. Tapi sebenarnya kita tak ingin bercuti itu. Pasal kita bukan nak cuti kerana membesarkan hari dia. Sepatutnya kita tak layan mencuti dia. Sepatutnya apa besarnya dia nak kena cuti. Apa istimewanya kita nak cutikan untuk dia. Siapa dia? Dia orang bukan ikut perintah Allah Ta'ala. Sepatutnya berakidah, jangan kata cuti. Sepatutnya buang langsung cuti-cuti di Malaysia dalam bab Taipusam, Wesak, Christmas. Atas bicara berakidah, cakap dia macam tu. Tapi kalau cakap kat parlimen, berapa orang ramai UMNO cakap gitu. UMNO berfiak kan. Hatta kalau lani PAS pun macam tu tak apa nak cakap tu. Hatta PKR lagi teruk. Sikitlah. Macam mana pun kita bukan cakap atas dasar parti. Itu yang kata kita kena faham elok ni. Zaman belakang kita ni, kalau kita berjuang atas parti je, kadang-kadang masalah agak. Pasal kadang-kadang parti dia lebih kepada nak cari majoriti. Buatlah hantam apa saja, janji anak muda sokong. Rosak tu. Itu yang mula-mula main gitar, waktu ustaz ceramah. Waktu artis menyanyi, waktu ustaz ceramah. Lah ni, trend lah ni. Mula ustaz ceramah tu, waktu main gitar sikit. Teng, 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 teng. Anak muda pun teng, 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 teng. Dia kata main gitar agak, ceramah-ceramah agama juga. Jadi dia ajar dalam bentuk versatile macam tu. Nabi macam tu ke dia dakwah? Main kompang yang mana boleh lah, tak apalah. Saya sebut gitar tu pasal ada ulama petikai kan alat-alat muzik tu. Nabi dia ajak Islam
dia pentingkan orang muda ikut macam tu kan. Dia ajar di atas ketulusan akidah. Apa-apa pun qulu la ilaha illallah. Nak bertegas, nak suka, tak suka, apa nak faham tak faham, pergi faham mak tu. Pasal setiap orang faham akidah, walaupun dia berseronok dengan muzik, dia akan tinggal muzik. Dia akan berseronok dengan akidah. Sepatutnya itu yang kita tanam kan dalam setiap jiwa kita lah khususnya. Pasal kita yang utama untuk faham mak tu, supaya kita yakin bila sebut la ilaha illallah, hanya Allah lah Tuhan sebenar, selain pada dia adalah salah belaka. Okey. Dah faham mak tu cantik. Dan bila sebut Muhammad Rasulullah, maksudnya kita mengiktiraf kehidupan kita hanya akan sukses dengan mengikut apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada apa-apa kejayaan melainkan hanya ikut itu saja. The one and only our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikut Rasulullah ni istilahnya ikut gila. Ikut gila. Apa maksudnya? Sahabat Nabi, dia ikut Nabi. Istilahnya sampai digelar sahabat-sahabat yang asariyun. Istilah asari ni, kalau katalah Rasulullah tengah bercakap, Rasulullah kadang-kadang dia bercakap, dia pegang janggut. Sahabat ni kadang-kadang dia sampaikan hadis yang Rasulullah sebut. Sahabat ni tak ada janggut pun, tapi bila dia nak bercakap, dia akan bawa janggut itu. Pasal apa? Kalau kadang-kadang orang tanya, pasal apa kau tak ada janggut, bawa janggut? Kata dia, wallahi, waktu aku terima hadis ni, waktu aku dengar hadis ni, Rasulullah duk sebut, masa dia sebut dia bawa janggut. Walaupun ikut janggut, dapat pahala ke ikut janggut? Saya saja ikut janggut. Tapi oleh kerana meniru cara Rasulullah waktu dia bercakap, Rasulullah ikut janggut, dia ikut janggut. Dia ikut. Dan setiap orang merawiatkan hadis tu urut janggut yang sama. Sama ada janggut, tak ada janggut. Hatta orang perempuan kalau meriwayatkan hadis tu pun urut janggut tak? Walaupun dia tak ada janggut. Pasal apa? Ikut Nabi gilanya sampai teratur. Apatah lagi ajaran-ajaran trust dia yang besar. Hak tu memanglah. Kita ikut Nabi ni sampai tahap tu. Apa suka Nabi adalah suka kita. Apa kasih Nabi adalah kasih kita. Apa cara hidup Nabi, itu cara hidup kita. Apa Nabi tak suka, itulah yang kita tak suka. Dan kita kena banyak ilmu sungguh nak belajar tentang apa ajaran Nabi SAW ni. Bila kita langkah silap lagi, dia jadi Wahabi lah. Jadi Wahabi pula dah tahu mana ni. Pasal Wahabi ni dia tak ambil semua. Dia ambil mana yang sesuai dengan kepala otak dia. Mana yang dia agak tak sesuai, sakit dia bid'ah kan. Bid'ah habis. Kalau duk dengar duk bid'ah tu orang jaga sikit. Tu ada geng tertentu. Sikit bagi alert tu. Dengar je bid'ah. Tet. Jaga sikit. Take alert sikit. Selalunya adalah Pak Wahab punya geng ni. Sikit pak tu. Pasal kita, ulama-ulama kita, tak ada ajaran dia lah bid'ah sana, bid'ah ni. Tak ada ulama kita ajar dengan keluar perkataan macam tu di mulut. Tapi kalau ada game macam tu, take alert sikit. Saya bunyi buzzer sikit. Tet. Habis. Jaga sikit. Baik, sikit ke situ. Macam mana pun apa nak sebut tentang ikut Nabi SAW. Itu yang kita ni, walaupun kita bukan sekolah agama, ngaji agama, tak kasus agama, jangan tak tahu kita ada agama. Dan jangan tak tahu kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Apa belakang tu? Wala tamutunna illa antum muslimun. Don't ever you die except you ensure yourself be a Muslim. Not only a Muslim, a true Muslim. Ensure yourself. Wala tamutun. Kalau kita belajar dalam bab akidah, dalam bab Arab ni, kalau tamutun ni maksudnya jangan sekali-kali ada nun taukid as-saqil lah. Maksudnya tak boleh, jangan sekali-kali mati. Nisbah kau ikut dari segi praktikal satu hal, tapi pengiktirafan tentang membenarkan, mentasdik di hati dengan mulut kita kata memang Rasulullah baik, walaupun kita tak boleh pakai kopiah, tak boleh pakai jubah, tak boleh pakai serban, tak boleh laksanakan semua ajaran Nabi SAW, tapi hati kita macam mana? Meluap-luap. Apa lagi nak sebut gedi-gedi. Bahasa modern budak-budak yang style dah. Gedi-gedi nak ikut Nabi. Gedi-gedi. Kalau dalam kolej tu, pergi kolej ke apa ke, politeknik ke, tempat-tempat pengajian, kopiah dia tak pergi pakai, dia tak pergi pakai jubah, dia tak pergi pakai serban, tai boleh pula.
Kita kata apa puak ni, aku kalau boleh tukar, aku jadi pengurusi persatuan, aku tukar jadi reaktor ke esok, jadi ini ke esok, kan esok kita nak di tempat tu, dia orang mampu semua. Aku dapat esok aku tukar semua orang ni, kita jadikan style Islam, ikut Nabi, mesti ada dalam hati tu.